Tolonglah dalam tempoh setahun ini jangan pergi ke Indonesia kerana sangat berisiko untuk kita semua. Okey, jaga kesihatan keselamatan nyawa kita dulu. Okey, hari ini saya nak ambil masa anda untuk sama-sama kita buka mata, buka minda kita untuk kita mensyukuri apa segala nikmat yang kita ada, bantuan daripada kerajaan yang kita dapat hari ini, sambil kita buat perbandingan dengan negara-negara lain yang turut terkesan dengan COVID-19. Kita ambil negara yang paling dekat dengan kita, Singapura sebagai contohnya. Ekonomi mereka di sana sangat bergantung kepada investor luar. Hasil cukai mereka sendiri daripada syarikat-syarikat antarabangsa, daripada Europe, daripada US yang bertapak di sana, yang buat pelabuhan di sana. Jadi anda boleh bayangkan tak keadaan mereka di sana apabila saraf ekonomi negara-negara besar ini turut terkesan dengan COVID-19. Jadi kita kena bersyukur kerana ekonomi kita dibangunkan dengan hasil kita sendiri, daripada pelancongan kita, daripada petrol kita, daripada sawit kita. Okey, dan kita tengok Indonesia. Masya Allah, saya sangat takut sebab hari demi hari kes COVID-19 mereka naik mencanak. Dan apa kerajaan mereka lakukan? Tuan Presiden mereka tidak mengisytiharkan lockdown. Kenapa? Kerana kerajaan di sana tak mampu untuk sara pendapatan rakyat yang almost 300 juta bilangan mereka di sana. Jadi tolonglah dalam tempoh setahun ini jangan pergi ke Indonesia kerana sangat berisiko untuk kita semua. Okey, jaga kesihatan keselamatan nyawa kita dulu. Okey, dan kita tengok di India 1.3 bilion rakyat mereka di sana. Mereka sudah pun isytiharkan lockdown. Tapi apa kerajaan mereka lakukan untuk rakyat? Adakah mereka membantu? Tak. Rakyat di sana masih lagi mencari peluang untuk mendapatkan pendapatan. Mereka tidak dibantu. Begitu dengan China. China lagi keras ya. Mereka di sana full lockdown, tetapi rakyat mereka di sana dibiarkan terkontang-kanting. Pandai-pandai korang lah nak buat macam mana, pandai-pandai korang lah nak cari makan apa, sampai ke keras tahap itu. Dan kalau anda rasa lembut, anda rasa apa yang kerajaan bagi hari ini tak cukup, 1,000 tu tak cukup, duduklah dekat China baru anda tahu macam mana cara dia, macam mana rasanya nak survive dalam kehidupan. Sebab tu kita di Malaysia ini kita kena bersyukur sebab kabinet yang ada hari ini baru dibentuk berapa hari, tapi mereka berjaya untuk membuat arahan PKP ini untuk menyelamatkan nyawa kita, dan disiapkan pula pakej prihatin untuk kita, untuk bantu kita. Dan kita tahu rizab negara kita cukup kukuh dengan jumlah mungkin 400 bilion ringgit, dan ini yang digunakan untuk bantu kita semua. Jadi kita kena sama-sama dengan kerajaan untuk ikut perintah kerajaan, stay at home, sebab virus ini tidak bergerak. Yang bergeraknya kita ni yang bergerakkan. Dan kita tahu virus ini bermula di Wuhan. Kenapa seluruh dunia infected? Kerana penduduk di sana bawa tularan ini kan, menularnya virus COVID-19 ini. Dan di Malaysia, kalau anda ingat 25 Januari 2020, waktu itu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang membuat statement kes pertama di Malaysia waktu itu, 3 rakyat China yang masuk ke Johor melalui Singapura. Itu kes pertama kita. Jadi kita sama-sama laksanakan stay. Saya telah diberikan taklimat oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Trend semasa ini menunjukkan kes-kes positif COVID-19 yang baru masih berlaku. Trend ini dijangka akan berterusan untuk beberapa ketika sebelum kes-kes baru mula menurun. Dan ini menuntut kerajaan untuk meneruskan perintah kawalan pergerakan bagi satu tempoh masa yang lebih lama. Sehubungan itu, kerajaan telah memutuskan tempoh perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Saya memaklumkan pelanjutan tempoh ini lebih awal supaya saudara-saudari lebih bersedia. Anda yang berada di kampung tak perlu bergegas balik ke Kuala Lumpur hujung minggu ini. Duduklah dulu di kampung dan jangan ke mana-mana. Anak-anak yang sepatutnya balik ke asrama tak perlu balik ke asrama lagi. Tunggu dulu. Pejabat-pejabat yang masih ditutup tak perlu dibuka sehingga sekarang. Jika ada perkara penting yang nak diuruskan dalam tempoh 2-3 minggu yang akan datang, rancanglah dari sekarang bagaimana nak menguruskannya. Please stay calm and don't panic. Now, even though we have extended the movement control order,
You don't have to unnecessarily stock up on food because the supply is sufficient, and I assure you that food is enough for everybody. I know you feel burdened, but I don't have choice. I have to. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih